Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di video pelajaran syariah SMRA untuk tingkatan 2. Ustaz gabungkan sekali syariah SMRA dengan syariah KBD tingkatan 2. Okey, baiklah. Sambungan yang lepas kita dah belajar hukum solatil jamaah, hukum solat secara berjemaah. Ada 4, fardu ain, yang kedua fardu kifayah, yang ketiga mustahabbatun, disunatkan, al-mubahatun, iaitu harus. Hari ini kita sambung lagi pelajaran yang seterusnya, ba'du a'zaril jama'ati. Ba'du iaitu dengan makna beberapa a'zari, keuzuran. Ba'du boleh terjemah dengan setengah ataupun beberapa. A'zaril jama'ati, keuzuran ataupun benda yang menghalang. Benda yang menghalang al-jama'ati untuk menunaikan solat secara berjemaah. Yang pertama al-mataru. Yang pertama perkara yang menghalang ataupun keuzuran yang menghalang untuk solat berjemaah. Yang pertama al-mataru, iaitu hujan. Jadi hujan, sekiranya hujan lebat, kita dipanggil sebagai keuzuran untuk kita pergi berjemaah di masjid ataupun surau. Yang kedua syiddatur rihi bil laili. Syiddatu dengan makna bersangatan, melampau. Ar-rihi, angin. Bil laili, di waktu malam. Melampau, syiddatu boleh terjemahkan dengan melampau, melampaui, bersengatan, boleh. Jadi angin yang kuat di waktu malam, ini pun dipanggil keuzuran kita untuk pergi solat berjemaah. Yang ketiga syiddatul wahli. Syiddatu bersangatan ataupun melampau al-wahli, lumpur yang banyak. Bersangatan lumpur yang banyak. Jadi kalau kita musim banjir, jadi lumpur banyak kan, kita keluar rumah tu untuk pergi solat jemaah, sampai lumpur sampai ke lutut kita. Kita nak pergi pun susah, nak berjalan kat lumpur tu susah. Itu pun dipanggil keuzuran ataupun benda yang menghalang kita nak pergi solat berjemaah. Yang keempat syiddatul hurri. Syiddatul hurri, yang keempat melampau ataupun bersangatan hari, bersangatan panas. Al-harri bil makna panas. Panas. Panas yang melampau. Kan kita keluar rumah sangat melampau panas tu. Maksudnya kita keluar boleh melecuh kulit kita. Kalau Malaysia tak adalah, tapi keluar negara ada. Dia terlampau lebih panas sangat. Itu pun perkara yang menghalang kita pergi solat berjemaah. Yang kelima syiddatul burdi. Syiddatul burdi iaitu sejuk yang melampau. Yang kelima sejuk yang melampau. Sejuk yang melampau ni pun kita panggil uzur untuk pergi sembahyang berjemaah juga. Kan kita keluar melecuh kulit kita, ataupun sejuk sangat, tak ada tempat pemanas, badan pun sejuk,
pun dikira sejuk yang melampau, penghalang kita untuk pergi sembahyang berjemaah. Yang keenam, syiddatul ju'i, lapar yang bersangatan ataupun sangat lapar. Wal atashi, dan sangat haus, dahaga. Dengan lapar, wal atashi, dengan haus ataupun dahaga, bihadrati, dengan kehadiran ataupun adanya ma'kulin, makanan, au masyrubin, ataupun minuman. Jadi kita lapar yang bersangatan lapar kan, kita terlampau lapar sangat, lepas tu terlampau haus, tiba-tiba kita nak pergi sembahyang berjemaah, ada makanan dan terhidang makanan dekat atas meja, jadi kita kena makan dulu. Itu pun dipanggil keuzuran untuk pergi sembahyang berjemaah. Yang ketujuh, al-maradu, sakit. Sakit pun dalam kategori yang menghalang untuk pergi sembahyang berjemaah. Ini yang tujuh ni saya sebut ni perkara yang menghalang kita. Kalau kita tak pergi solat berjemaah pun tak apa. Jadi maksudnya perkara yang menghalang kita untuk pergi sembahyang berjemaah, keuzuran. Okey, yang seterusnya, syurutus sihhati salatil jamaah. Syurutu, syarat-syarat, sihhati, sah. Sihhati dengan makna sah, salatil jamaati, sah solat secara berjemaah. Syarat sah solat berjemaah. Apa dia? Yang pertama, ijtima'u. Ijtima'u, berhimpun. Ijtima'u dengan makna berhimpun. Ijtima', berhimpun. Al-imami, oleh imam, wal ma'mum, akan makmum. Berhimpun imam dan makmum. Fi makanin wahidin, di tempat, fi makanin, di tempat, wahidin, yang satu. Jadi syarat sah solat berjemaah, imam dengan makmum, dia berhimpun di tempat yang satu. Contohnya di masjid. Tak ada imam di rumah, makmum di masjid. Tak boleh. Jadi imam dekat masjid, makmum dekat masjid. Dia berkumpul satu tempat. Yang kedua, ayyakuna al-imamu. Ayyakuna al-imamu, bahawa keadaan imam. La talmazu, la talzimahu. La talzimahu, tidak perlu. Tidak perlu i'adatus salati, mengulangi solatnya. Keadaan yang kedua, imam tidak perlu mengulangi solatnya. Yang seterusnya, yang ketiga, alla yakuna imam, alla, tidak. Yakuna adalah al-imamu, imam tu tadi, imra'atan, seorang perempuan. Jadi syarat sah solat secara berjemaah ni, kita berimamkan perempuan, bukan kita berimamkan dengan lelaki, bukan berimamkan dengan perempuan. Au sabiyan, ataupun kanak-kanak, ghairi mumayyizin, yang belum mumayyiz, yang belum mumayyiz, wa ma'mum, dan makmum, rajulun, ialah seorang laki-laki. Macam mana? Kita ni tidak berimamkan dengan seorang perempuan atau kanak-kanak, dia belum mumayyiz, dia telah menjadi imam. Contohnya kita dah mumayyiz, kita suruh adik kita yang belum mumayyiz jadi imam, 6 tahun, 5 tahun, dia tetap laki-laki. Kita laki-laki, kita ikut belakang adik kita. Itu tidak sah. Jadi dia kena mukallaf lah, dia baligh dan berakal. Tadi yang pertama tadi, okey, highlight balik. Yang pertama, imam, seorang imam perempuan tak boleh, kita tak boleh ikut, dia tak sah.
Yang kedua, kanak-kanak, sobiyan, kanak-kanak yang belum baligh ataupun yang belum mumayyiz. Dan wal makmum, dan makmum rajulun ialah seorang laki-laki. Laki-laki ni ikut imam kanak-kanak, itu pun tidak sah juga. Yang keempat, alla yakuna, ai alla yakuna, bahawa tidaklah bahawa al-imamu imam ni tadi makmuman, menjadi makmum bi ghairihi, selain daripadanya. Bahawa imam dia menjadi makmum bi ghairihi, dan selainnya, bagi selainnya ataupun kepada orang lain. Jadi imam ni dia jadi makmum kepada orang lain. Macam mana? Kita ikut imam, imam tu jadi makmum kepada orang lain. Kita nak ikut kawan kita, sedangkan kawan kita tu jadi makmum kepada orang lain. Itu pun tidak boleh juga, tidak sah. Yang sahnya dia tu tak jadi makmum kepada siapa-siapa, dia jadi imam. Jadi kita ikut kawan kita tu yang bukan jadi makmum kepada siapa-siapa. Dia seorang angkat takbir, dia seorang tadi ikut siapa-siapa, lepas tu kita ikut belakang dia. Itu syarat sah. Tapi kalau dia makmum, dia ikut imam, lepas tu kita datang, kita ikut belakang kawan kita yang makmum ni, tak boleh, tidak sah lah. Itu dipanggil syarat sah solat berjemaah. Yang seterusnya, sikit lagi. Yang seterusnya, syurutul imami. Syurutul imami, syarat al-imami, imam, wal ma'mumi, dan makmum. Syarat imam dan makmum. Syurutul sihati, syarat sah. Syurutul sihati, syarat sah. Al-iqtidai, mengikut imam. Apa syarat sah mengikut imam? Tadi syarat sah solat berjemaah. Ini syarat sah mengikut imam. Yang pertama, al-islamu. Syarat syurutul imami. Okey, syurutul imami yang pertama al-islamu. Mestilah orang Islam. Fala tasihu, dan maka tidak sah imamatul kafiri, kita mengikut imam orang kafir. Tak sah. Syarat imam tu adalah orang Islam. Kita nak ikut orang kafir, orang tu belum masuk Islam, kita ikut dia, tidak sah. Yang kedua, al-aqlu. Mestilah imam tu orang yang berakal. Berakal ni dia boleh berfikir, dia bukan orang gila. Fala tasihu, maka tidak sah as-salatu, solat khalfa. Khalfa dengan makna belakang. Belakang majnunin, orang yang gila. Khalfa dengan makna belakang majnunin, orang gila. Kita tidak sah mengikut belakang orang gila. Au ma'atuhin, ataupun orang yang bodoh. Ma'atuhin dengan makna orang yang bodoh. Au sakrana, ataupun orang yang sedang mabuk. Berakal tu termasuk orang yang sihat akal dia lah. Jadi orang yang gila, ataupun orang yang bodoh, dia tak berakal, ataupun orang yang mabuk, kita tidak sah mengikut belakang dia. Maksudnya dia tidak sah jadi imam lah. Yang ketiga, az-zukuratu. Az-zukuratu dengan makna laki-laki. Imam ni mestilah laki-laki. Az-zukurah, dia mestilah muzakkar. Az-zukuratu, laki-laki. Fala tasihu, maka tidak sah imamatu, imam al-mar'ati, seorang yang perempuan, ataupun seorang perempuan tu tidak sah menjadi imam. Wal khunsa, dan khunsa pun tidak sah menjadi imam. Dia ada dua alat kelamin khunsa ni, dia pun tidak sah menjadi imam. Lirrijali, bagi laki-laki. Okey, baik. Saya terangkan sikit. Perempuan dengan perempuan dia sah jadi imam. Contohnya kawan kita perempuan ikut dia, sah.
Tapi sekiranya kita ni laki-laki, kita ikut imam perempuan, tak sah. Ataupun kita ikut imam khunsa, tak sah orang laki-laki. Tapi kalau perempuan ikut perempuan, dia sah lah. Perempuan ikut laki, sah. Laki ikut perempuan, tak sah. Perempuan ikut laki, sah. Okay, baik. Yang seterusnya yang keempat, at-taharatu, suci. At-taharatu, suci. Minal hadasain, daripada dua hadas. Hadas kecil dan hadas besar lah. Wan najasati, dan dia suci daripada najis. Dua hadas dan dia suci daripada najis. Fala tasihu, maka tidak sah imamatu, imam al-muhadisi yang sedang berhadas. Al-muhdisi yang sedang berhadas, au man alaihi, atau alaihi atasnya imam ni tadi najasatun. Alaihi ni dia menanggung, najasatun menanggung najis, ataupun dia tu dalam keadaan ada najis dekat pakaian dia, tak sah lah jadi imam tu. Kan? Alaihi najasatun, dia menanggung najis, tak sah lah. Okey, baik. Yang kelima, syarat sah mengikut imam yang kelima, ihsanu. Ihsanu, baik al-qiraati, bacaan. Baik bacaan, wal arkani, dan rukun-rukun solat. Dia baik bacaan. Al-ihsanu, baik dan elok. Al-qiraati, bacaan dalam solat lah. Wal arkani, dan rukun-rukun. Rukun, baca Fatihah, baca syahadat akhir, dan itu dikira rukun lah. Dia baik dalam perkara-perkara macam tu. Okey, baik, itu syarat sah mengikut imam. Iaitu baik dalam bacaan dan rukun, iaitu yuhasina. Yuhasina, bahawa hendaklah baik. Yuhasina, baik bacaannya, baik al-imamu, oleh seorang imam, qira'ata, bacaannya. Yuhasina, bahawalah dia baik ataupun elok, al-imamu, seorang imam, qira'ata, bacaannya. Baik bacaannya. Ma la tasihu, maka tidak sah. Maka tidak sah as-salatu, solat, illa bihi, melainkan baik bacaannya. Tak sah lah. Dia baca Al-Fatihah tak betul, tak elok bacaan Al-Fatihahnya, itu dikira rukun. Jadi tidak sah lah solat dia. Fala yasihu, maka tidak sah. Maka tidak sah al-i'tida'u, mengikut. Tidak sah ataupun tidak boleh mengikut qari'in, mengikut orang yang ataupun orang yang baik bacaannya. Qari'in, orang yang baik bacaannya. Fala yasihu, maka tidak sah al-i'tida'u, mengikut qari'in, orang yang baik bacaannya, bi ummiyi, dan orang tu buta huruf. Tak boleh dan tidak sah lah. Kita mengikut orang yang baik bacaannya. Okey, Ustaz bagi makna lagi sekali, agak pening. Fala yasihu, maka tidak sah al-i'tida'u, mengikut qariyin, orang yang baik bacaannya, bi ummiyi, mengikut orang yang buta huruf, ataupun orang yang tak tahu baca. Itu orang yang qari, dia pandai bacaan dia elok bacaan dia
dia ngikut orang yang tak elok bacaan dia ataupun orang yang buta huruf. Itu tidak sah jugalah. Yang keenam yang terakhir, qaunuhu yasihu al-i'tida'u. Qaunuhu adalah seseorang itu yasihu, sah. Yasihu sah, al-i'tida'u mengikut, bima'mumin dengan makmum, bi ghairihi dengan selainnya, fi halin kaunuhu ghairu makmum. Yang keenam, kainuhu ghairu makmum, seseorang itu bukan makmum. Kaunuhu ghairu makmum, kaunuhu di sini dengan makna seseorang itu ghairu makmum, bukan makmum. Bukan makmum. Fala yasihu, maka tidak sah al-iqtida'u mengikut, bima'mumin dia mengikut makmum, bi ghairihi mengikut lain, mengikut makmum lain, fi halin pada keadaan, qudwatihi mengikut orang lain. Imam ni tadi bukanlah dia mengikut makmum yang lain, dia jadi imam kan, lepas tu dia mengikut makmum yang lain. Itu tak salah, dia jadi imam tapi sedangkan dia tu mengikut imam yang lain. Itu tidak salah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Jadi cukup untuk hari ini video perkongsian Ustaz tentang syarat sah solat berjamaah, syarat sah imam dengan makmum. Baik, Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.